Ingat mana buat lah tentang bola. Sebab pada tahu bukan suka sangat tengok bola. Saya buat bola ni saya tak mengikuti sangat. Aku pelik juga. Kenapa lah nak kejar bola yang satu tu? 11 orang campur 11 orang, 22 orang kejar bola yang satu. Apa gunanya? Kenapa tak beli seorang satu bola? Tak payah nak kejar-kejar bola. Dia jadi pemimpin tu yang bijak. Yang jadi setengah pemimpin yang kurang bijak. Bila jadi yang kurang bijak tu, apa salahnya kalau jawab je soalan wartawan tu? Liverpool ke MU? Sebutlah Arsenal. Apa Arsenal tak dapat naik, tak dapat piala? Kita kembali dalam Paratau. 3 minggu kita tak bersama sebabkan Paratau cuba meneliti dan mencari apa sih Pahang tengah buat masa musim-musim PKP. Sebelum ni PKPD, mendah PKP. Jadi dapatlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin. Apa dia orang tengah buat. Tapi yang pastinya, jendela perpindahan telah pun ditutup. Dan yang menggemparkan, bukannya Nazirul Naim pergi ke Sabah, bukannya Afnan balik ke Kedah, bukan. Yang paling menggemparkan jendela perpindahan untuk Liga Malaysia 2021 ini adalah pasukan bangsawan. Wah, sebab apa sebab bangsawan? Bukan sebab owner ni sesiapa. Tak ada. Tapi menceritakan 4 terus dia bawa masuk. Dan bila 4 bawa masuk, perlawanan pertama, gila. Dia dah tunjuk something. Ni betul. Tapi itulah dia. Kenapa bila nak macam ni? Setiap tahun. Awal tahun, cari orang lain. Tengah tahun, buang, cari orang lain. Sampai bila? Paratau tak nak bergembira sekarang. Paratau boleh cakap. Sekarang ni, korang puji yang masuk ni, boleh tentu lagi diorang yang akan ada untuk musim hadapan. Benda dah berlaku bro. Sapuan dengan Sadir ada kontrak 2 tahun lagi pun diorang boleh tendang. Ini kan top serta ni mana keting bapak kedingnya yang ni rendah pendek. Jangan gembira sangat. Episod sebelum kita berehat hari tu, Paratau dah cerita pasal satu pasukan ni dia dah mengatasi Seri Pahang FC yang sering diperkatakan oleh media massa, oleh netizen kat luar sana. Tak lain dan tak bukan. Sekali lagi Paratau nak petik tentang pasukan ni, iaitu pasukan Perak FC yang dah mendapat CEO baru, pemilik baru, seorang wanita yang cantik, tak lain dan tak bukanlah Datuk Zida. Oh my god! Wah, lepas ni stadium yang tersegang indah kerana bantuan Sukma itu bertukar cat warna pink. Itu je kita pandang bila Vida masuk stadium warna pink. Tak pernah pun kita fikir benda yang lain. Tapi itulah realiti dia. Sebab itu perangai dia. Suka hati dia lah, duit dia kan. Tapi nak menceritakan kemasukan Vida ke Perak FC ni diterima ramai oleh penyokong-penyokong Perak. Ni. Semua penyokong-penyokong Perak ni dia bersetuju bila Vida ni nak pegang Perak FC berbanding dengan CEO yang sebelum ni. Oh, ini lain macam. Padahal Datuk Vida ni bukannya orang Perak, dia orang Kelantan. Betul dia duduk je kat Perak lama. Tapi mungkinlah dengan pengalaman 2015, 2016 hari tu yang dia menerajui TRW ke The Red Warriors, dia nak pegang Perak. Tapi Datuk Vida dia beritahu, saya takut telefon dia sebab dia dah, saya ni handsome, smart gini kan. Risau kot telefon dia kan. Bos tak tahu ke? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu? Saya pun tak tahu. Jadinya dia akan lebih berhati-hati lah lepas ni. Sebab dia baru tahu politik bola sepak ni macam mana. Lepas tu dia kena cek dulu hutang Perak ni. Sebab pas ada Syukri ada Kotoklah. Tak okay. Sebab dia kat Kelantan tu kita nampak 6.5 juta je dia keluar. Sebenarnya banyak lagi dia keluar. Jadi dia tak nak lah Badanang fruit to time bila dia pegang Perak FC. So dia akan kaji betul-betul berapa hutang piutang, berapa sewa beli yang nak kena keluar duit, berapa gaji player. Tapi kepada Datuk Vida, Paratau nak pesan, you don't worry about Perak FC because they don't have expensive player. Semua player-player yang mahal semua dah keluar. Dia tinggal 9 player yang akan baru masuk. Semua budak-budak muda. Semua yang Datuk Vida boleh bagi gaji yang kata paras mengikut kemampuan dia orang. Bukan setakat player yang mahal ni tak ada dah Datuk. Tu
yang ngelas sekali tu. Dengan bah-bah Perak pun lepas ke Seri Pahang lah. Bukan setakat player yang angkat kaki je tu bah-bah pun angkat kaki. Silap, angkat tayar keluar daripada Perak. Kam tengah gah bersama dengan skuad Seri Pahang FC. Betapa berantunya Seri Pahang FC ni. So by the way, good luck untuk Perak FC. Aku nak tengok Perak FC bersaing balik dalam Liga Malaysia jadi sebuah pasukan yang gah. Orang lain tunggu Nazirul Naim, tunggu siapa datang lagi, siapa-siapa lah, Nazirul Naim lah, Syarul Sa'ad. Sekali bas yang datang aku tak boleh belah ke lah. Alah, dunia bersepak. Apa yang berlaku dalam drama Seri Pahang FC ni, rupanya FAM pun dah tertika ikut. Baru-baru ni Pahang buat berahsia tentang Nick Swirat. Betul ke nama Nicholas tu? Dari baru Wahang tu lah nak buat rahsia. Rupanya FAM pun nak berahsia juga tentang tu Johan Kroos nak datang masuk tim Malaysia. Oh, memang berantu lah cerita je pasal Pahang ni. Semua orang nak berahsia. Cuma tak ada lah FAM tu dia nak palangkan mata Johan tu kan. Dia beritahu je nanti ada kemasukan pemain baru. Tapi nak berceritakan tentang skuad kebangsaan untuk tahun 2021 ni, kalau kita tengok pada carta ataupun gambar ni yang dikeluarkan oleh netizen, bukan daripada Tan Jay Ho sebab adalah komen-komen yang kontak dengan Palatau. Dia kata, kenapa Tan Jay Ho guna taktikal yang ni kenapa dia letak player dia macam ni? Guys, ini netizen punya, bukannya Tan Jay Ho punya. Okey, kita tengok ni, kalau keeper ni dia guna keeper Songville. Alah, sebut nama dia pun aku tak pandai kan. Tinggal Azam dengan Safawi je orang Malaysia. Okey, nak bercerita tentang naturalisasi ni, Palatau bukan nak cakap tak bagus. Palatau kalau dia bermain untuk Malaysia demi lencana dia dah ada, Palatau tak kisah. Palatau nak tahu, nak tengok juga. Sebelum Palatau tutup mata, Palatau nak tengok Malaysia ni main Piala Dunia. Memang nak. Jadi dengan kemasukan pemain-pemain yang naturalisasi ni, dia boleh membantu untuk contoh lawan Bahrain, lawan UAE yang badan besar-besar. Ni fizikal dia orang ni boleh kita gunakan. Pengalaman dia orang ni kita boleh gunakan. Tetapi kemasukan Kroos ni, Johan Kroos ni bagus sebenarnya. Dan tadika 3-5-2 ni macam menarik. Sebab kita memang dah kenal Matthew Davis ni, dia boleh main atas bawah. Bila main 3-5-2 ni, dia boleh bertukar taktikal secara silap mata je. 3-5-2 menjadi 4-4-2 tiba-tiba. Tak apalah, itu Tan Jay Ho lebih pandai lah. Cuma Palatau nak berceritakan, jangan tersalah anggap, sebab kena faham naturalisasi dengan darah kacukan tak sama. Kita hanya ada 3 orang yang naturalisasi, Mamadou Soumaré, Lee Paula dengan Lee Ridwan. Ni pemain Korea ni yang main dengan PJ City, sekarang main kat Liga 9 ni. Ni. Dia tak dapat select dengan Korea, dia nak main dengan Malaysia. Cuma kes Johan Kroos ni dia lain sikit lah. Sebab dia special. Sebab siapa yang pergi pujuk? Bukannya Pak Midin yang pergi pujuk tau. Apa-apa masalah dalam bola sepak Malaysia ni, Palatau rasa dia seorang je boleh selesaikan. TMJ. Terima kasih kepada TMJ sebab pujuk je lah. Dia ni tak main lagi dengan senior Belgium. Dia ni kacukan Belgium Malaysia ni. Jadi tak main dengan senior lagi. Dia main dengan bawah 20, bawah 18, bawah 16. Jadi dengan senior, kalau dia main dia tak boleh datang Malaysia. Jadi dia tak main lagi dengan senior. Jadi TMJ pujuk dia kan. Pujuk wala. Kucing-kucing nanti datang Malaysia, main Malaysia, nanti boleh wakil dengan JDT. Jadi bila Palatau kata kemasukan pemain-pemain kacukan, pemain-pemain naturalisasi ni adalah satu perkara yang baik untuk kita bersaing di pentas dunia, di pentas Asia. Cuma kena faham, adakah FAM buat perancangan ini untuk jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek? Yang tu Palatau tak dapat jawapan lagi. Kalaulah FAM buat perkara ini menjadi satu jangka masa yang panjang, ianya adalah satu benda yang gagal. Kenapa Palatau cakap gagal? Kerana akan menampakkan pembangunan bola sepak Malaysia nothing, tak ada apa-apa. Gagal lah. Ni Malaysia ni, kita nak orang Malaysia yang main untuk negara. Bentuk diorang, cari bakat diorang ni untuk main untuk negara. Tapi untuk kemasukan naturalisasi dan kacukan ni, untuk jangka masa pendek, is okay. Untuk dapatkan piala, is okay. Untuk layakkan diri, is okay. Tapi untuk jangka masa panjang, 5 ke 10 tahun tu, saya pun nak pergi tempat lain lah itu. Mana tahu tempat lain saya boleh jadi macam anak Susan Asia. Talk to the hand. Bila bercakap tentang marketing, benda yang paling utama dalam pasukan bola sepak of course adalah pemain. Tetapi marketing adalah merupakan perkara utama juga yang tak boleh dipandang remeh. Jadinya untuk pasukan Seri Pahang FC ni, diorang tak kisah, diorang tak risau pun sebab diorang tak perlukan marketing. Marketing perlukan diorang. Tengok apa yang berlaku masa menandatangani pemain baru Pahang.
Nicholas Swirat. Betul ke nama dia Nicholas Swirat? Kita tanya tu bukan cara orang tu. Bukan director belakang tu. Bukan director. Okay, kita balik semula. Tak perlukan marketing. Tengok marketing perlukan faham. Sampai Astro Arena buat live menandatangani pasukan Seri Pahang dan di hari lahir beliau. Gila, mesti star gila dia ni. Tapi kalau tengokkan daripada background dia, dia bukan cacalah orang lah. Dia lahir kat Manchester United kot. Kamu lah, glory Manchester United. Dan dia pun bukanlah orang kata pemain yang, dan dia bagus. Dia bermain di centre back, berumur 30 tahun, berdarah kacukan. Mak dia Chinese Malaysia, ayah dia England. Dan kemasukan dia ke Seri Pahang FC sangat bagus kerana kita memerlukan pemain-pemain berpengalaman, pemain-pemain yang dapat mengisi kekosongan. Bila dia duduk kat Pahang, kita boleh letak dia kat centre back. So Mark Bolan boleh dudukkan DMF, partner dengan Azam. Banyak taktikal yang kita boleh guna ni. Tapi lah, saya risau kan bila sebut tentang Daula Saleh. Saya risau nanti dia akan jadi Muslim tu akan berehat. Mark Bolan dengan Nick ni akan duduk tangan tengah. Tapi tak apalah, itu pandailah Daula Saleh. Dia pandai buat magic. Tapi nak menceritakan marketing memerlukan sangat-sangat daripada Pahang. Bukan yang Pahang perlukan marketing. Bila nanti lupa pula. Ini potong Kenapa para tahu kata dia ni somebody? Sebabnya dia ni kalau ikutkan Astro Arena nak dia ni jadi pengulas. Maknanya bila sebut pasal pengulas, dia ni bukan cara-cara orang. Dia boleh cakap depan kamera, dia boleh mengulas, boleh beri komen. Tapi sebab dia ni nak main bola, jadi dia pilihlah Seri Pahang FC. Dia pilihlah Bola Sepak Sepakan Kejaya. Bukannya bekerja dengan Astro Arena. Astro Arena apa satu hal. Carilah orang lain. Banyak lagi orang yang boleh jadi pengulas. Ni ada. Kau ni Astro Arena. Bercakap tentang Seri Pahang ni, baru ni adalah orang ambil gambar dekat Taman Gelora tu ada penambahbaikan. Okey tu, okeylah. Agaknya sebelum ni diorang tak perasan kat belakang tu memang ada bangunan dua. Cuma dia tambah tutup je sikit. Tak apalah, biarlah. Yang tu Kepala Tau tak nak tahu. Kepala Tau nak tahu yang dikatakan nak buat training base tu. Yang tu. Tak jumpa lagi ni. Mana je? Mana dia? Blueprint ke apa ke tak jumpa lagi, tak nampak lagi ni, tak dengar lah ni, tapi telinga ni tak dengar lagi ni. Aduh, agaknya penyokong Pahang ni dah semakin selesa sebab menang baru ni. Agak sebab tu lah dia jadi dah tak cara dah tentang pada training. Nak tahu tak sekarang Pahang training mana? Tu merentas daerah menuju ke daerah Pekan untuk menjalani latihan. Dah sampai ke Pekan, balik dah settle sebabnya tak training. Tak boleh nak training juga, berlari je ke Taman Shah Bandar tu. Taman Shah Bandar apa pula? Taman tu lah, dekat Tasik tu. Balik. Betul, tengok cerita baru balik semalam. Hari ni kena pergi balik. Kenapa jadi gitu? Pening. Pergi balik. Player, kesian player tau. Pengurusan jangan buat gitu sangat, boleh tak? Awak orang dah bagus dah ni nak set up team. Tapi jangan buat pemain-pemain tu macam boneka. Dan kepada pemain, kau jangan banyak cakap lah sangat. Korang sebenarnya tak nak duduk sana lama. Kau nak duduk kat rumah je kan. Tapi cakap tentang dia orang training tak training ni, aku rasa nak telefon seorang lah. Kalau lah dia angkat, sebabnya rasanya dia on the way pergi ke Pekan ni. Rasanya dia on the way pergi Pekan. Kita tengok, kita nak try call lah. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar bah? Baik. Di mana? Ada Pekan. Ni orang cerita dah balik. Sepatutnya balik, patut pergi pula semula. Allahu Akbar, pergi balik ke sana ke sini. Ke sana ke sini. Nak tuan tanya lah. Tanya apa tu? Nak minta pendapat sikit lah. Okey. Berkesan ke kalau coach duduk depan komputer, lepas tu player dia buat latihan di alam maya? Yang berkesan tu dari segi maksud dia, dari segi apa tu maksud dia? Dia orang buat tak? Ataupun kita dapat monitor tak sebagai coaching ni? Kalau kita tengok atas apps yang kita pakai lah, kalau kita pakai yang Google Meet tu, kita boleh monitor. Kita buat video dan kita monitor. Semua sekali ada dalam tu, so kita boleh tengok. Okey. Berapa masa tu kalau Apih bagi masa kat diorang tu? Kalau sebab saya perasan dekat story Apih. Ya. Yang Apih tengok apa orang kata perhatikan pemain-pemain ni buat latihan kan? Benar. Jadi good job coach, good job. Pertama kalinya saya nampak. Sebab sebelum ni, minta maaf lah coach, bukan cakap coach tak buat kerja. Tak, sebelum ni kan tahun lepas saya tengok player tu sendiri yang post dekat IG dia orang kan. Betul. Tapi kali ni saya tengok hari ni kurang nak share dalam story benda-benda ni. Tapi memang kita orang buat. Okey, katanya perkembangan tu maksudnya berapa berkesan ke atau berapa jangka masa yang coach bagi masa tu, setiap masa ke? Cuba cerita sikit coach.
paling minimum pun 25, maksimum 30. So kita akan buat banyak lebih workout berdasarkan kepada strength apa yang dia buat. Lepas tu kita buat sedikit senaman menggunakan berat badan, benda-benda macam tu lah. Kalau untuk endurance, kita banyak suruh dia buat sendirilah. Kita akan monitor dengan menggunakan apps yang kita bagilah. Selalu kita akan guna apps yang Strava tu. Kita pakai apps tu lah untuk monitor dia orang. So kita akan bagi berapa kilo semua dengan masa yang diberi, dia akan kena complete lah. Okey, ini yang Hafiz dikatakan masa kita buat pelancaran Seri Pahang FC tu, mengatakan sains sukan. Hafiz masukkan sains sukan dalam bola sepak Pahang ya? Betul. Okey. Wadan. Good job, coach. Jadi, thank you, Bayu. Coach ada apa-apa ucapan tak untuk menyokong? Untuk menyokong, teruskan menyokong Seri Pahang FC, walaupun kita orang di bawah ke di atas ke, tetap terus menyokong dengan penuh semangat. Kita akan cuba yang terbaik untuk meningkatkan tahap prestasi pasukan bola sepak Seri Pahang FC. Okey, terbaik coach. Tapi satu soalan cepumas nak bagi. Jujur saya tengok Azam ni dia masuk 2016. Badan ni saya tengok sama lagi daripada 2016. Tak boleh naik adjust ke? 2016 sampai sekarang Untuk perubahan bentuk badan seseorang player, dia kena ada inisiatif sendiri. Maknanya kita boleh bagi dia program. Contohnya Azam, keperluan kau untuk tambahkan otot dan juga berat badan. Ni program. Sebab kita benda ni dia atas inisiatif. Kita tak boleh benda ni kena hari-hari. Maknanya kau kena buat dari segi pergi gym, kena pergi hari-hari. Lepas tu kalau contoh kita training petang, so pagi dia tak ada apa buat. So kita kata gym pergi. So untuk buat, so kita boleh monitor berdasarkan atas program yang kita bagi saja. Kalau kita nak hari-hari dengan dia tak mungkin, sebab saya ada 30 player nak jaga. Betul. Maksud dia macam tu. Tapi untuk perubahan tu dah ada sebenarnya. Cuma kita macam saya ni, kita careful daripada dari segi lemak dalam badan. Itu yang kita risau. Sebab untuk meningkatkan otot dan juga bentuk badan yang lebih tegap, dia memerlukan selama 6 bulan. 6 bulan 6 bulan ke atas dengan monitor dan pemakanan yang betul-betul straight, dan kita boleh dapat. Itu contoh. Bukan saya cakap Azam tak ada berubah, tak. Itu contoh. Bukan. Sebab saya percaya Azam buat masa dah. Sebab dia pergi Malaysia pun dia dah memang coach Tan Jehu pun suruh dia naikkan masa. So dia adalah inisiatif dia sendiri buat. Cuma tak nampak lah sebab badan dia kecil kan. Jadi turning point kat situ adalah player perlu ada inisiatif, sebab itu kejayaan mereka. Betul. Dia kena labur untuk ayat tu, untuk dia punya kerja dia. Contohnya dia kena labur dari segi pemakanan dia kena labur dari segi suplemen dia kena labur dari segi, contoh kalau kata kat rumah tu kita sekarang ni lockdown. So apa aku perlu buat untuk maintain? Aku kena beli treadmill, aku boleh beli basikal untuk buat kat rumah. Benda macam tu dia kena labur. Thank you coach, thank you. Bayu. Stay safe, jaga diri. Assalamualaikum. Salam tu. Bersama kita tadi. Mana poket? Bersama kita tadi coach kecergasan pasukan Seri Pahang FC, Hafiz Tajuddin. Sebab saya ada baru tengok baru ni story dia ada tunjuk kan. Saya tanya juga, berkesan ke benda ni kan? Jadi kita dah dapat jawapan daripada beliau, dan kita pun dah menanya tentang saya sukan yang masa mula-mula itu, yang pelancaran itu yang saya tanya dia. Ni dia jawab. Jadi kepada semua penjaga-penjaga Seri Pahang, jangan risau, dia orang pelatih yang bukan tak pelatih. Macam ni cakap dia, baru balik kena pergi balik. Dah. Itu urusan lah. Ada lagi Palatal ingat dah habis dah. Sebab rasa macam lama pula Palatal cakap. Macam minggu hari tu 30 minit. Gila, kesian editor 30 minit. Dan ada lagi yang penyokong-penyokong yang menyokong sokongan kepada Palatal nak suruh tambah. Memang kena 30 minit. Setiap minggu pula tu. Janganlah macam tu. Di Tuban TV ni ada macam-macam. Ada Palatal, ada Dimetal, lepasnya ada PSA, lepas tu ada Fanrail. Banyak lagi. So, dengan apa yang ada ni, kita relax-relax. Cuma yang tak relax ni adalah
Paratau tak puas hati lagi dengan Stallion. Sampai sekarang ni, Paratau ingat bila habis tengah musim ni, Stallion ni jadi macam Jako tu. Bye-bye. Dapat bertahan dia weh. Dapat bertahan dia untuk terus menaja. Tapi kenapa Liga Simpanan dia tak taja sebab itu Paratau dah petik dah benda ni. Dia tak nak taja Liga Simpanan. Sebenarnya yang terciduk sebenarnya bukan Stallion. Sekarang ni Seri Pahang FC yang terciduk. Dia orang tolak RSN sebabnya RSN tak nak taja skor bawahan, iaitu skor presiden dengan belia. Sekarang ni Stallion tak nak taja juga. Macam mana pula tu? Aduh, udahlah. Keluar pula yang jersey baru kan. Daripada kata dulu tak lawa, ni kata lawa. Padahal tukar warna je, lantak. Tapi yang penting sekarang ni, contoh dah itu Paratau dah tanya lah. Okay, tengok kiraan sikit. Okay. Dia kata dia ada stok 3,000 unit. Dia tak payah nak kut telefon lah seseorang ni. Pernah borok dengan dia ni. Dan dia pernah bertanya ke bos Stallion sebab dia tak puas hati juga. Hello? Nak tanya lah. Yang benda kita borok itu, Stallion cakap sana, dia ada berapa unit? Boy, 3,000. Apa salahnya kalau 3,000? Presiden berapa orang Berapa saya? Dah habis berapa? 30. Kalau 2 kali dah 2 jersey baru 60. Belia pun sama juga kan? Awak ambil je lah 60. Ambil 60. Jadi tak jejah apa 3,000 tu. Dia tak ada duit. Kenapa dia tak ada duit? Dia nak taja. Satu. Tapi tak puas hati lah sebabnya. Sebab itu katanya dia memang tak nak taja. Tambuk terlebaknya. Sian lah. Kita yang terciduk ni. Tak apa, kawan nak kepastian yang tu je lah. Mana 3,000 kan. Thank you bro. Okay. 3,000 nak berkira. Budak presiden 60 je. Yalah, 60 set lah, 60 set Lepas tu belia 60. Baru 120. Tak jejah lah 3,000. Aduh, tak faham lah. Kau nak taja sangat. Come on lah Stallion, please. Kau nak taja pasukan bangsawan, pasukan besar. So buat cara nak taja pasukan besar. Alright. Lepas tu orang-orang yang kat office tu, semua tu buat kerja untuk kau tau. Bagilah dia. Ni kau tak rasa malu ke? Paratau itu perhati je. Paratau masuk kat stadium, Paratau tengok bos dia ada kat situ tau. Ada tepi je. Lepas tu geng-geng office Seri Pahang FC ni semua pakai baju amro. Hari tu Paratau tengok je, perhati je masa kat stadium. Bos Stallion ni ada. Bos Stallion ada, budak-budak dia ada. Lepas tu geng-geng budak-budak Seri Pahang FC ni pakai baju amro. Lepas tu bukan setakat geng-geng pejabat tau. Paratau tengok geng-geng Esko tahu Esko? Esko ni majlis tertinggi Esko lah, pun pakai baju amro. Dia tu Esko ni. Kau tak malu ke Stallion? Diorang menaja, diorang memperagakan jenama orang lain. Come on lah. Tapi tadi aku dengar suara orang yang aku telefon tadi, dia kata tak ada duit. Tak ada duit tapi nak taja pasukan. Aduh, ngantok dia lah. Tapi kepada Stallion, tolonglah tolong perbaiki. Jangan risau adanya jualan. Penjaga Pahang ni semuanya ada kuasa membeli. Kau jangan risau. Okey? Kau cakap pasal ni, aku pun tak dapat jersey. Selalu dapat jersey. Jadi itulah dia untuk minggu ini. Cuma Paratau nak tambah sikit lagi, biarlah editor banyak kerja. Gila ketian editor 30 minit. Sebab Paratau nak petik pasal vaksin ni, pasal COVID-19 ni. Korang tolonglah duduk rumah, tolonglah jaga diri. Nanti kan ada lah komen kat bawah tu. Tu Paratau boleh pergi mana tu? Paratau ada surat. Ini kerja halal di musim-musim PKP, bukan kerja haram di musim-musim PKP. Jadinya dari korang duduk di rumah, jaga diri, stay safe dan pergilah untuk cucuk vaksin tu. Janganlah takut nak cucuk vaksin. Apa nak takutnya? Tak ada bendanya pun. Ramai dah yang cucuk. Semua sekarang ni yang Paratau pelik ni, baru ni keluar info tentang siapa yang tak mohon. Paratau dengan geng-geng ni semua dah mohon, tapi tak dapat. Tak dipanggil-panggil. Kenapa Sedangkan kawan-kawan Paratau yang lain dah ada dos kedua dah. Itu pun Paratau pelik ke tu kepada Menteri Besar Pahang. Kenapa kita orang tak dapat Ditolonglah. Mas Sejahtera dah isi, yang kerajaan negeri pun dah isi, semua dah isi, tapi tak dapat lagi. Tapi kami dah melakukan tanggungjawab kami, cuma tak dapat lagi vaksin tersebut. Jangan jadi susah jangan jadi susah. Kita nak kena menang. Kalau kau nak tengok bola, nak pergi datang stadium, kita kena buat benda ni. Tapi pelik lepas sehari-hari kuantai makin tinggi pula. Okey. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.